Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babu idza kanu akthara min thalathatin fala ba'sa bil musarrati wal munajat. Qala al-musannif rahimahullah. Bab apabila mereka lebih daripada 3, maka tidak mengapa untuk berahsia dan berbisik. Jadi sebelum ini haram berbisik apabila berdua, dan apabila berbisik dia adalah menjadi rahsia, tak boleh bagi tahu pada orang kecuali dalam beberapa keadaan, seperti yang berlaku kepada Fatimah radhiyallahu anha apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan beberapa perkara. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah memberitahu rahsia yang dibisikkan. Dan di antara berbisik yang dibenarkan ialah apabila melebihi 3. Jadi bila kita ada 3 orang, yang 2 itu tak boleh berbisik. Bila 4 ke atas barulah dibenarkan berbisik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertiga, janganlah yang berdua berbisik tanpa yang ketiga, sehinggalah kamu bercampur dengan manusia, kerana itu akan menjadikannya sedih. Jadi kalau kita bertiga, yang berdua tu dilarang berbisik, kerana bimbang yang satu lagi itu rasa sedih. Itulah indahnya Islam, ya. Sampai rasa sedih pun Islam cuba menjadikan ianya tidak berlaku. Jadi apabila kita bergaul dah ramai, kita pergi ke tempat yang ramai, selepas tu barulah dibenarkan berbisik. Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza arada an yunajiya rajulan da'a akhara thumma naja alladhi arada. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, apabila beliau ingin berbisik dengan seseorang, dipanggilnya yang lain. Panggil yang lain, nak suruh jadi biar 4. Kalau 3 ni tak nak berbisik kan, jadi panggil seorang lagi jadi 4, maka yang berdua itu dibenarkan berbisik. Dipanggilnya yang lain mencukupkan 4, kemudian dia berbisik kepada orang yang diingininya. Ini adalah termasuk dalam adab-adab yang baik supaya mereka tidak saling membenci dan memutuskan silaturahim. Itulah yang perlu ada dalam hubungan kita sesama manusia. Apa-apa sahaja yang membawa permusuhan mestilah dielakkan, kerana permusuhan itu akan membawa kepada kebencian. Kebencian itu lama-lama itulah yang jadi berperang. Masa ni tak nampak lagi kan, sejarah telah membuktikan sama ada yang dulu-dulu ataupun zaman sekarang. Zaman sekarang mana? Di negara-negara Arab yang sentiasa bergolak kan, kerana berpunca daripada perkara-perkara yang kecil yang menyebabkan permusuhan itu dibiarkan berlaku dalam masyarakat. Ini adalah termasuk dalam adab-adab yang baik supaya mereka tidak saling membenci dan memutuskan silaturahim.
Nabi SAW ada bersabda, apabila dua orang berbisik, maka janganlah orang lain masuk duduk bersama mereka berdua sehinggalah diberi keizinan. Ini cerita lain pula. Tadi kita bertiga, dua tak boleh bisik. Ini bila dua berbisik, orang lain tak boleh masuk. Kalau orang lain masuk, kita dibenarkan berbisik. Kita dibenarkan berbisik terus. Kerana dia masuk dalam majlis kita tanpa keizinan. Kalau dia masuk dengan keizinan, barulah kita tak boleh berbisik. Jadi kalau dia datang tak minta izin, kita kekal dengan berbisik, ajar sikit. Kan? Bila kita berdua, yang datang mestilah meminta keizinan. Boleh tak duduk? Duduk dekat-dekat ataupun duduk jauh tapi dengar. Kena minta izin juga. Kan? Duduk. Kalau kita duduk dalam sunyi, kita cakap slow pun orang dengar. Kalau bising-bising dalam majlis macam ni, mungkin tak apa dengar pun tak jelas. Ada juga orang duduk slow-slow, duduk jauh, kan? Dia nak dengar. Haram mencuri pendengaran, ya. Kecuali jadi spy. Jadi spy itu cerita lain, dia ada sebab-sebab yang mengharuskan. Ni tak ada apa-apa nak dengar cerita-cerita orang. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari, ya, keaiban manusia. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan dalam hadis adalah membawa kepada pengharaman apabila tanpa keredaan. Jadi Imam Nawawi kata larangan ini larangan haram. Larangan ni ada larangan yang harus. Ada juga larangan yang harus. Ada larangan yang makruh, ada larangan yang haram. Asalnya larangan adalah untuk haram, kecuali datang nas-nas yang memberitahu. Begitu juga suruhan. Suruhan asalnya wajib. Kadang-kadang menjadi sunat dan kadang-kadang menjadi harus. Bukan nak suruh buat, tapi nak cerita sebelum ini hukumnya sudah berubah. Sebagai contoh firman Tuhan, firman Allah, wa idza halaltum, bila kamu halal daripada ihram. Masa ihram tak boleh berburu. Bila dah halal boleh berburu, lalu Allah Taala memerintahkan kita berburu. Wa idza halaltum fastadu, bila kamu halal hendaklah kamu berburu. Berburu di situ bukannya wajib, bukannya sunat, walaupun suruhan berburu sekalipun. Kerana dia hanyalah, ayat itu hanyalah untuk meneutralkan hukum ihram tadi. Haram berburu, sekarang awak boleh berburu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru, bila kamu sudah sembahyang Jumaat, bila sudah sembahyang Jumaat, hendaklah kamu bertebaran mencari kerja. Pergilah kerja. Wajib ke kerja? Aku pencing tak kerja. Haram di rumah. Tak boleh. Bukan masuk begitu. Bukan masuk. Maksudnya lepas habis sembahyang Jumaat kita wajib kerja. Walaupun ketika itu Allah Ta'ala menggunakan lafaz suruhan. Asal suruhan adalah wajib. Tapi dia boleh berubah hukum apabila ada qarinah ataupun dalil-dalil yang lain yang memalingkan hukum. Macam sini Imam Nawawi kata asal hukum, asal larangan itu adalah haram, kecuali apabila ada sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan tidak haram. Antaranya apabila telah diberi keizinan. Jadi kita nak masuk orang yang sedang bercakap berdua tidak dibenarkan. Dan kalau kita duduk jauh sikit, dengar tak? Kalau dengar sehingga faham, haram juga. Dengar tak betul, tak faham satu apa pun, barulah jatuh hukum harus. Kan? Kalau kita tengok orang berdua tu duduk jauh, kalau takut jatuh haram sebab tak ada tempat nak duduk, kita minta izin nak duduk sini. Ya, dia bagi keizinan, maka hukum kembali kepada yang berdua tadi, dilarang berbisik. Berbisik dikira bila bercakap kuat pun berbisik juga, bukan cakap slow je. Contohnya, orang sebelah tu pekak. Yang bertiga ni seorang tu pekak, kita pun bercakap sembang. Orang kawan tu tak faham apa tu cakap. Itu termasuk juga berbisik.
Dikecualikan daripada pengharaman ini apabila dengan keizinan. Adapun apabila dua berbisik pada permulaannya, yang ketiga tidak mendengar percakapan keduanya kerana berada sedikit jauh lalu dia datang untuk mendengar, hukumnya tidak harus. Sama juga, dia dengar sedap je kecek dah, bagi nak dengar. Haram, kena tanya dulu. Tidak harus sebagaimana dia tidak pernah duduk di situ. Maksudnya daripada orang kalau duduk jauh, nampak kita duduk bercakap, dia mari nak dengar. Sama je hukum pada tiba-tiba kita datang, tak nampak dua orang berbisik bercakap, kita pun tumpang dengar. Haram, ya. Dan tidak harus bagi orang yang baru masuk duduk di sisi kedua orang yang berbisik walaupun jauh daripadanya. Tak harus juga. Macam saya sebut tadi, duduk yang dikira sampai tidak mendengarnya. Ya? Kalau mendengar perbualan, itu tidak diharuskan. An Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis salah wa rajulun yunaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yunajihi hatta nama ashabuhu thumma qama fa shalla. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, satu hari solat telah didirikan, dah iqamah dah. Tiba-tiba datang seorang lelaki berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh selepas iqamah imam nak bercakap lagi, boleh kan? Sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat adalah untuk hajat. Untuk tak ada perkara apa-apa, itu tidak dibenarkan, ya. Tidaklah sampai menjadi haram. Dan apabila dicelahi dengan perkara yang bukan urusan solat, hendaklah diiqamahnya kembali. Kerana putuh dah. Putuh apa nama? Tidak ada muwalah. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun begitu, muwalah ni adalah sunat, bukannya menjadi haram ataupun menjadi wajib. Muwalah sunat saja. Sebagaimana wuduk kita sunat muwalah, sunat berturutan. Kita basuh muka sampai di masjid nak basuh tangan, tak menjadi masalah. Ataupun mandi wajib kita, mandi wajib tak muwalah pun tak apa. Basuh semua tinggal kaki, sampai ke masjid baru nak basuh kaki. Ikut pandai dia lah. Cumanya sunatnya ialah habiskan daripada A sampai ke Z. Dan dia terus berbisik. Hadis ini memberi hukum harus berbisik bila ada orang ramai. Yang tak bolehnya bila bertiga tak boleh. Ya? Kalau dia berdua berbisik, tak apa. Yang tak bolehnya bertiga. Berempat, tak apa. Yang ramai pun tak apa. Dalilnya yang berlaku, ya. Dia terus berbisik sehingga para sahabat tertidur. Lama. Tapi sahabat ni orang yang hatinya sangat baik. Kalau imam kita buat begitu, lama dia kena tarik je dah. Tak bohong, lepas ni awak tidak diperlukan lagi menjadi imam. Sebab apa? Menyebabkan jemaah tertidur, tunggu imam lambat. Kan? Orang zaman sekarang dah berubah. Zaman dulu lain cerita. Zaman-zaman dulu, masa saya ingat dulu, kalau kanak-kanak dulu, imam subuh, kita tunggu tu, dah nampak dah bayangan dekat luar tu. Imam baru turun sembahyang. Kat kampung ni, sembahyang subuh lambat. Bagi Kuala Lumpur ni, ya Allah, ya, tulis jam, 10 minit, komat. Ya, sebab suasana tak sama. Orang Kuala Lumpur ni dikerja awal pagi, orang kampung dikerja petani dah. Jadi dia tak kisahlah awal macam mana. Hadis ini juga dalil kepada mereka yang mengatakan tidur tidak membatalkan wuduk. Sebab bila Rasulullah SAW bangun dan solat bersama sahabat bangun. Itu mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. An Abdullah qala qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman qismatan faqala rajulun minal ansar inna hadhihi la qismatun ma urida bihi wajhullah. Qultu ama wallahi la atiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa huwa fi mala'in fasarartuhu faghadiba
hatta ihmarra wajhuhu thumma qala rahimahullah. Rahimahullah ya. Temu rahmatullah pun boleh. Rahimahullahu ala Musa udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membahagi-bahagikan harta pada suatu hari. Ini dalam peperangan Hunain. Bila menang peperangan Hunain, Nabi membagi harta. Nabi bagi harta ni, Nabi lebihkan orang yang baru masuk Islam. Kalangan orang-orang yang lama masuk Islam ni Nabi tak bagi. Sampai mereka berkata, Rasulullah bila berjumpa dengan kaum kerabat dia, lupa kita. Lalu Rasulullah SAW memanggil semua Ansar datang berkumpul. Di antara ucapannya, wahai Ansar, mereka balik dengan harta dunia, sedangkan kamu balik dengan Muhammad. Oh, menangis habis orang. Kan Rasulullah SAW pujuk semula, dia tak biar begitu. Sahabat-sahabat dia sedih, dia tak biar, dia jelas. Jadi kadang kita ni ada dalam perjuangan kan, kadang-kadang bila dah menang, orang-orang yang lama berjuang ni tak dapat apa. Yang baru tu dapat belaka projek. Kok lama ni marah kan? Oh tak boleh gitu. Kita 40 tahun tu dapat projek, sekejap dapat projek. Kan? Jadi orang-orang yang duduk atas tu jangan biar saja macam mata, pergi panggil. Bagi bicara, bagi tahu sebab apa kita melakukan strategi-strategi ini. Itu orang yang dalam kepimpinan lah ya. Jadi Rasulullah SAW dipanggil sahabat. Kalaulah ada satu jalan, satunya dijalani oleh orang lain, satu lagi jalan yang dilalui oleh Ansar, aku akan berjalan melalui jalan yang dilalui oleh Ansar. Itu punya Nabi SAW, kata-kata yang sangat memberangsangkan, memotivasikan mereka betapa kehidupan dunia ini bukannya untuk kita kejar dunia. Bukan. Kita nak kejar akhirat. Yang kata tak adil ni, ada beberapa mereka yang munafik hatinya. Sebab Nabi bagi yang baru masuk Islam 100 ekor unta. Oh banyaknya. 100 ekor unta katakanlah sekarang ni 100,000. Seorang dapat 100,000, seorang dapat 100,000. Yang baru-baru masuk Islam 100,000 dapat, kita pun terpeliuk juga mata. Terliuk lah juga dah. Selama ni susah, tiba-tiba ada duit tak bagi pada kita pun bagi pada orang lain. Ya? Bagi ke orang lain yang baru masuk Islam, yang tak ada jasa pun lagi pada Islam. Baru kali ni baru masuk perang. Di antaranya Abu Sufyan. Walaupun keislamannya adalah baik, dipuji oleh Rasulullah SAW, tapi dia baru masuk Islam. Jasa dia tak sama dengan ahli Badar, kan? Tentera Badar, tentera Uhud dan seumpamanya yang bermati-matian. Jadi kawan tu dapat 100 ekor unta, dapat 100 ekor unta, jadi adalah beberapa suara berbunyi. Dia orang kata, tiba-tiba seorang lelaki daripada Ansar berkata, pembahagian ini bukanlah dilakukan untuk mencari keredaan Allah. Nabi ni tak adil. Nabi ni mementingkan kroni, zaman kita lah. Nabi ni mementingkan kaum kerabat muhajirin, orang-orang yang baru masuk Islam daripada Mekah. Memang Nabi ni teruk tak adil. Ya? Berdengar ucapan tu, kataku Abdullah bin Mas'ud, demi Allah aku akan datang berjumpa Nabi. Satu, kenapa dia orang ni jahat mulut ni, kenapa? Sebab kalau awak tak puas hati dengan pembahagian Nabi, pergi jumpa Nabi. Kenapa awak viralkan? Kenapa? Macam zaman sekarang. Bila kita ada salah, ada silap, kenapa diviralkan? Kenapa? Kenapa tidak disembunyikan? Tidakkah Allah Ta'ala dah nyata, Nabi dah nyatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup keaiban orang Islam yang lain, Allah Ta'ala akan menutup keaibannya. Dah jelas. Kan? Orang yang dipakaikan pakaiannya di akhirat kelak ni bila bangun telanjang. Ya, Nabi-Nabi tak telanjang.
Jadi yang telanjang ni ada mereka yang dipakaikan, awal-awal dipakaikan. Di antara mereka ialah orang yang di atas dunia dulu, dia memberi pakaian kepada orang-orang yang tak ada duit untuk membeli pakaian. Jadinya orang yang menutup keaiban ini, Allah Ta'ala bagi kelebihan bahawa dia akhirat kelak, keaiban dia yang banyak itu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang ni kenapa dia viralkan? Awak tak puas hati dengan Nabi, pergi jumpa. Tapi tak jumpa, maksudnya niat dia tu memang salah. Niat dia memang salah. Jadi kalau orang kata kita viral ni sebab itu, salah. Ya, awak kena pergi jumpa tuan yang salah tu, bagi tahu. Boleh telefon zaman sekarang. Zaman dulu kita boleh berjumpa, zaman sekarang kita boleh telefon. Tanya dia dulu, kalau dia kekal dengan kesesatan, barulah kita hebohkan. Hebohkan kesesatan yang silap itu untuk dibetulkan. Kalau tak perlu sebut nama, tak perlu sebut nama. Kan? Kita boleh cerita permasalahan saja, cukup. Kalau tak cukup, barangkali orang tu jenis orang yang popular lebih. Tak? Jadi kalau dia sesat yang jali, sesat yang nyata, kalau tak bagi tahu menyebabkan masyarakat jadi terkeliru dengan pembawakannya, barulah. Itu pun kena berhati-hati. Sebab apa? Kita kena pastikan bahawa kita buat itu benar-benar untuk agama. Bukan untuk kita popular, bukan untuk menjatuhkan kawan, bukan. Ya? Terutamanya orang-orang alim. Orang-orang alim ni, macam saya sebut dulu, Imam Ghazali, dia ada cerita. Dia ada cerita pasal bilakah kita mengajar kerana Allah. Dia beritahu ada seorang tuan guru, apabila sampai kepada peringkat ilmunya perlu kepadanya mengajar, lalu dia mengajar, lalu syaitan menyesatnya melalui jalan kebaikan. Asal setan ni dia suruh kita jangan buat. Kalau kita nak buat, dia suruh kita tangguh. Kalau kita berjaya buat, dia suruh kita tak ikhlas. Kalau kita ikhlas, lepas tu dia suruh kita ungkit-ungkitkan, nak suruh kita batal amalan. Kalau tak berjaya juga, dia datang melalui jalan kebaikan, nak suruh kita buat supaya kita terlupa sebenarnya kita buatnya bukan kerana Allah, kita buatnya kerana nafsu. Macam orang pergi umrah. Pergi umrah banyak-banyak kali kan. Jiran sebelah kelaparan. Betul ke hukum tu? Kan? Jiran sebelah kemiskinan, kelaparan. Kita ni dah kali kelima dah pergi umrah. Sedangkan pahala lebih besar bagi makan pada mereka daripada kita pergi umrah. Tapi kenapa nak pergi umrah? Rindu pada Kaabah. Pergi umrah kerana rindu pada Kaabah, bukan kerana rindu pada Tuhan. Jadi ibadah kita tu bukan lagi kerana Allah. Sama dengan orang alim tadi. Orang alim tadi syaitan datang. Awak mengajar ni memang kerana Tuhan. Memang kerana Allah. Syaitan mari puji dalam hati. Syaitan puji, main lah. Dah kita pun, betul kerana Tuhan. Dia kata nak test, nak cuba betul ke mengajar kerana Tuhan, ialah jemputlah seorang tuan guru yang lain yang lebih berkaliber daripadanya, yang lebih disukai oleh orang ramai. Datang ceramah tempat dia, sebelah dia. Dia rasa apa? Kalau dia rasa macam tak sedap hati, maksudnya dia kena tipu hidup-hidup oleh syaitan. Kalau dia bergembira, betul. Maksudnya dia mengajar tu kerana Tuhan. Dia lebih bergembira kalau orang lebih lagi datang mengajar lebih ramai daripada dia lebih suka. Sebab apa? Orang ramai nak Islam. Sebagai contoh, bila kita tak reti nak mandikan jenazah, kan? Kampung tu kita seorang je tahu hukum. Tapi kita tak reti nak menguruskan jenazah. Lalu kita terpaksa buatlah macam mana pun nak uruskan jenazah ni. Tiba-tiba datang seorang tua yang berpengalaman berpuluh tahun mengurus jenazah, mari tolong kita. Kita rasa apa? Rasa dengki pada orang tua ke? Ataupun rasa suka? Mujur ada tolong. Kalau suka, maksudnya awak ikhlas nak buat. Kalau dengki,
Jangan tolong-tolonglah saya buat sendiri. Maksudnya ketika itu bukan kerana keikhlasan. Jadi bila kegembiraan itu, itulah juga patut ada pada orang alim tadi. Bila datang orang alim lain mengajar lebih ramai, kita mengajar orang dengar 10 orang. Mari tu guru lain mengajar penuh masjid, kita suka tak? Kalau kita bergembira, maksud itulah ada dekat dengan keikhlasan, ya. Itu cerita panjanglah. Jadi apa yang tajuk ni, yang pertamanya ialah percakapan yang didengari itu boleh dibocorkan. Kan asalnya rahsia orang tak boleh bocor, tapi sekarang boleh bocor. Sebab apa boleh bocor? Demi kepentingan umat, ya. Demi kepentingan umat tak apa. Kita nak mengumpat pun tak apa, kan? Contoh bila kita menjadi saksi kepada orang yang datang meminang. Kita jadi hakim. Orang tanya kita, apa pandangan kamu tentang lelaki ini yang pinang anak saya? Masa tu kita boleh mengumpat. Jangan pula kata, saya warak, tak boleh mengumpat. Tak boleh. Kena bagi tahu, dia tu penagih dadah, dia tu kaki arak, dia tu kaki buang masa, dia tu kaki game dan seumpamanya. Bagi tahu semua. Jadi tuan-tuan perempuan tadi, ayah dia tu, dia akan boleh menilai anak ni sesuai tak jadi menantu dan seumpamanya. Lalu aku pergi berjumpa kepada baginda. Siapa ni? Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu baginda di tengah-tengah khalayak. Lalu aku berbisik kepada baginda. Ini cerita tentang hadis bab kita harus berbisik pada kalangan orang ramai. Tiba-tiba baginda murka, marah, ya, kerana ada kalangan mereka yang tak percaya kepada keputusan Nabi, tak percaya, ya. Teruklah ni. Nabi sakit hati, ya, marah sebab dia orang cerita tengah-tengah orang ramai. Kalau datang jumpa, mungkin Nabi terang ni, cerita pada semua orang, apa cerita ni, memang hati busuk. Baginda murka sehingga merah mukanya seraya bersabda, rahmat Allah ke atas Musa. Ataupun tadi, kalau baca rahimahullah tadi, Allah Ta'ala merahmati Musa. Dia telah disakiti lebih teruk daripada ini, tapi dia tetap sabar. Nabi sabar, ya. Nabi tak ada buat tindakan pelik-pelik. Nabi tahan walaupun muka merah. Dan apabila Nabi kata rahmatullahi ala Musa ini juga mengajar kita boleh berdoa untuk orang lain walaupun kita tak berdoa untuk diri kita. Setengah orang cerita sebab apa? Azazil diturunkan ataupun dilaknat. Sebab sebelum cerita diturunkan itu, malaikat terdengar berita bahawa ada salah seorang daripada mereka akan dihalau daripada syurga. Jadi malaikat ni takut. Pergi berjumpa dengan Azazil supaya berdoa malaikat itu diselamatkan daripada terpilih ataupun dipilih menjadi orang yang dihalau daripada syurga. Azazil ni pun berdoa supaya malaikat ini diselamatkan, lupa untuk berdoa diri dia. Lalu dia yang terhumbang, yang dilaknat. Cerita itu cerita saja. Tidak sabit dalam hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ini bila Nabi berdoa kepada Nabi Musa tanpa memulai dengan diri dia sendiri, maka tak menjadi masalah kita nak berdoa pada orang lain. Macam imam, kan? Istawu sawu sufufakum rahimakumullah. Luruskan saf, semoga kamu dirahmati Tuhan, dirahmati Allah. Ada juga setengah-setengah imam dia akan kata betulkan saf, semoga Allah Ta'ala yarhamuni, merahmatiku dan merahmati kamu. Dia nak berdoa untuk diri dia dan dia nak berdoa untuk orang ramai. Dalam hadis ini dibenarkan kita hanya khusus untuk mereka pun sahaja pun tak apa, tak menjadi masalah. Bukan masuk dalam bab takabur dan sombong, tak. Bahkan doa yang tidak ditolak ialah doa kita kepada kawan kita min zahril ghaib. Kita nak berdoa ke Tuhan ni, kita banyak dosa, dan macam mana doa kita tak nak ditolak? Kita berdoa untuk orang, maka doa kita pada orang itu sama juga doa pada diri kita, sebagaimana dalam hadis yang lain. Setiap kita ni ada malaikat yang akan berdoa. Walaka mithlu dzalik, bagi kamu apa yang kamu ucapkan. Bila kita doa untuk kawan, malaikat dua itu akan berdoa untuk kita.
Jadi tak timbul masalah kita lupa untuk doa. Doalah untuk orang lain. Doa itu juga termasuk pada kita. Nabi SAW sangat inginkan manusia semuanya masuk ke dalam agama Allah. Sebab itulah Nabi bagi macam-macam tu. Baginda menyeru pada pemimpin kaum mereka dan berlaku baik kepada mereka kerana mengharapkan mereka memeluk Islam, lalu kaum mereka memeluk Islam. Inilah gairahnya Nabi SAW. Baginda ni dia hala dakwah ni kepada orang-orang yang besar, yang mempunyai pengaruh. Sebab apa? Dengan mereka ini, seorang masuk Islam, habis anak buah dia masuk Islam. Sebab itulah kebanyakan yang kita nampak, Nabi-Nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka ini menghadapi raja-raja mereka. Sebab apa? Orang yang terpengaruh ini bila masuk Islam, habis orang masuk Islam. Nabi Musa AS menghadapi Fir'aun. Nabi Yusuf AS menghadapi raja pada zamannya. Nabi Ibrahim menghadapi raja zamannya. Dan begitulah sejarah-sejarah Nabi-Nabi dahulu, mereka akan cuba memasuki istana-istana, memasuki tempat orang-orang yang ada jawatan ini, supaya mereka bila masuk Islam, semua orang yang akan memasuki Islam, ya. Sebagaimana Nabi sebut, apabila surat itu dihantar kepada Heraklius, Nabi kata kalaulah Heraklius itu masuk Islam, maka seluruh Kristian di bawahnya yang masuk Islam, pahalanya dapat kepada Heraklius. Sebab itu Nabi SAW dia target orang yang baru masuk Islam ni. Sebab nak suruh mereka ni jangan tinggal Islam. Cepat-cepat dengan Islam. Jadi menyebabkan kaum keluarga mereka atau pengikut mereka akan bersama-sama dengan Islam. Dalam hadis ini, kerana mengharapkan mereka memeluk Islam, lalu kaum mereka memeluk Islam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah mengkhususkan sebahagian manusia dan melebihkan mereka pada pembahagian. Jadi adil ini bukan bagi sama rata. Nah, adil ini bahagi itu mengikut hak. Jadi kerajaan ketika itu dipimpin oleh Nabi SAW melihat pembahagian ini yang mana lebih penting. Bagi orang ni lain, bagi orang ni lain. Macam cerita dulu-dulu, Nabi SAW dia dapat baginda dapat hadiah hamba, beberapa hamba. Lalu Fatimah radhiyallahu anha datang berjumpa dengan Nabi nak minta hamba. Nabi sebagai raja dia tak bagi pada anak dia, tak bagi. Sampai kesudah tak bagi. Patutnya boleh je tunggu nanti hamba next time kita boleh bagi, tapi sampai kesudah tak bagi. Datang Nabi SAW hanya ajar zikir saja. Sudah hamba tak bagi. Kan? Kerana Nabi SAW ketika itu melaksanakan hukum sebagai ketua negara berdasarkan masalihul mursalah. Yang manakah lebih baik untuk orang, untuk agama, maka Nabi akan bertindak. Macam kita zakat ada 8 golongan. Kan? 8 golongan yang diberikan zakat pada mereka. Dan 8 golongan ini mengikut kehendak kerajaan. Dia nak lebih orang mana? Dia nak lebih orang fakir miskin, dia nak lebih orang amil, dia nak lebih fisabilillah, dia nak lebih orang yang berhutang dan seumpamanya. Itu ikut kerajaan. Bukan maksudnya 1/8 setiap orang tu dapat 1. Bukan. Keadilan ialah mengikut maslahah ketika itu. Jadi Nabi SAW mengkhususkan ada setengah dapat, ada setengah dapat lebih. Baginda SAW memberikan mereka melebihi daripada yang lain dalam peperangan Hunain yang berlaku pada 8 Hijrah. Hunain ini terletak 3 batu daripada Mekah ketika itu bersama kabilah Hawazin dan Thaqif. Nah, ini 2 kabilah Arab yang duduk di Hunain, di Taif, ya. Baginda memberikan Al-Aqra bin Habis, salah seorang muallaf, 100 ekor unta. Baru masuk Islam dapat 100 ekor. Begitu juga Uyainah bin Hisnin Al-Fazari, dan memberi kepada beberapa orang lagi yang lain daripada pemimpin-pemimpin Arab. Baginda mendahulukan mereka ketika itu dan melebihkan mereka pada pembahagian mengatasi mereka yang mana lebih dahulu beriman. Orang-orang lama, orang-orang tua tak dapat.
lebih dahulu persahabatan dan lebih banyak menerima ujian. Orang-orang dulu sampai teruk kena, terutamanya muhajirin di Mekah tu kan. Awal-awal masuk Islam macam-macam kena. Bilal bin Rabah kena seksa. Ya, Abu Bakar menghabiskan hartanya membeli hamba-hamba. Sayyidina Osman membelanjakan hartanya membeli telaga Raumah. Ya, Sayyidina Abu Bakar membelanjakan semua hartanya dalam peperangan Tabuk. Ada orang yang duduk dalam ketakutan, ada orang yang menjadi spy dalam peperangan Ahzab. Seorang diri masuk dalam tentera Ahzab yang berjumlah 12,000. Bayangkanlah, seorang diri pergi masuk memporak-porandakan tentera Ahzab. Begitu jugalah kesusahan-kesusahan mereka. Tiba-tiba ketika dapat harta yang banyak ini, Nabi SAW mendahulukan orang-orang yang disebut nama di atas ni. Jadi memang terasalah juga, ya, terasa. Jadi waktulah Nabi datang memberi pujukan. Apabila seseorang melihat peristiwa ini yang baru masuk Islam ataupun orang yang ada hati dia penyakit ini, dia berkata, demi Allah, ini adalah pembahagian yang tidak adil. Pembahagian ini bukan kerana Allah. Awak buat ni nak teka orang, nak suruh orang kata awak ni baik. Awak buat ni supaya dapat projek, dapat rasuah dan seumpamanya. Sebab orang baru masuk Islam, mungkin dia ada harta yang banyak supaya kamu ni dipandang tinggi oleh orang yang baru masuk Islam. Kata-kata yang menyakitkan hati. Ini suatu tuduhan ke atas Rasulullah SAW. Perkataan ini didengari oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersumpah untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW. Kerana percakapan tersebut diutarakan bukan di hadapan Rasulullah SAW. Ini membuktikan lelaki itu mempunyai hati yang rosak kerana tidak membawa permasalahan ini kepada Nabi SAW agar baginda SAW dapat menjelaskan. Bagi tanya, barulah Rasulullah boleh jelas. Ni awak tak tahu apa-apa terus bersangka buruk, ya. Supaya Nabi SAW dapat menjelaskan sebab-sebab pembahagian ini. Perkara ini menyebabkan Nabi SAW murka dengan sabdanya, siapakah yang boleh berlaku adil. Itu tambahan pada hadis tadi. Siapakah yang boleh berlaku adil? Kalaulah Allah dan Rasulnya tak adil, siapa lagi boleh adil? Kan? Ni tiba-tiba awak berani kata Allah dan Rasul ni tak adil. Semoga Allah merahmati Musa, baginda telah disakiti lebih teruk daripada ini, lalu baginda bersabar. Nabi Musa ni kuat, gagah, ya. Kalau orang buat uduh-uduh pada dia, Nabi Musa tak apa, mati orang. Tapi mereka kata Nabi Musa ni macam-macam, kan? Nabi Musa ni kenapa mandi jauh-jauh? Nabi Musa AS bila mandi tu jauh-jauh. Orang pun cakap-cakap ke belakang, oh Nabi Musa ni mandi jauh-jauh ni sebab dia ada penyakit kemaluan. Oh gila punya orang Israel dah. Dia kata Nabi Musa ni batu dia besar sebelah. Sebab itulah mandi jauh-jauh, dia takut orang nampak. Kata teruk, kata teruk. Bila selesai saja selamat daripada tentera Firaun menyeberangi Laut Merah, tiba-tiba mereka menyembah lembu pula. Sakit hati. Bila Nabi Musa AS dijemput ke Gunung Tursina 30 hari, tiba-tiba lewat 10 hari, kan? Tuhan kata tak apalah, sempurnakan tadi 40 hari. Ketika itu menerima kitab Taurah. Bila turun aku tengok semua bakat kafir belaka. Sebab apa? Nabi Musa mungkir janji, kata 30 hari, tiba-tiba 40 hari terlekat di Gunung Tursina. Sakit hati. Ya, bila Nabi Musa AS kata, jom kita pergi menakluki kota Palestin. Dia kata, izhab anta wa rabbuka faqatila. Mung dengan Tuhan kamu pergilah dulu perang. Nanti menang kami pergilah. Sombong. Kan? Macam-macam lah. Perkara-perkara yang menyakitkan hati Nabi Musa AS. Tapi Nabi Musa sabar. Dapat pujian daripada Nabi SAW. Pada peristiwa ini terdapat contoh tauladan yang baik. Nabi Musa AS telah dihalau dari Mesir. Allah Ta'ala menzahirkan pada Nabi Musa kemenangan ke atas kaumnya dan pelbagai mukjizat, tetapi mereka ingkar dan kufur. Nabi Musa tetap sabar.
Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku, Nabi Musa sangat sabar. Dia tak guna kekuatan dia. Kekuatan dia tu, kalau 10-20 orang tak boleh nak buka pintu, Nabi Musa hanya seorang diri je angkat. Kisah mana? Kisah apabila Nabi Musa duduk bawah pokok, tiba-tiba nampak dua perempuan menunggu giliran untuk mengambil air daripada telaga. Jadi orang kampung ramai tu, dia tak buka telaga yang kedua, sebab telaga kedua tu tertutup dengan batu besar ke tudung besar. Kan Nabi Musa panggil perempuan tu, mari sini, saya tolong. Dia angkat batu tu, lalu perempuan itu dapat mengambil air. Kekuatan Nabi Musa alaihissalam, kan? Dia tak guna kekuatan tu, Nabi Musa memilih kesabaran. Jadi di antara pengajaran hadis, menunjukkan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda berpaling daripada orang-orang jahil. Sebab itu kita ni dalam kehidupan kita ni, kita banyak menghadapi kritikan. Kita kena tahu kritikan yang tak ada apa-apa erti dengan kritikan teguran yang membina. Kan? Kalau yang tak ada kritikan, yang maki hamun dan segalanya, yang cerita macam-macam, kita hanya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang yang jahil itu berbantah, bercakap kepada kamu, kan, kritik dan seumpamanya, maka balaslah dengan perkataan yang selamat. Antaranya salam, assalamualaikum, ataupun terus tinggal aja, kan? Ataupun doakanlah kebaikan pada mereka. Jangan bacalah komen-komen itu yang menyebabkan hanyalah membawa kepada kebusukan, kesakitan hati. Tak, terutama zaman sekarang. Dulu kita lepak kedai kopi 5-6 orang. Tak, kita gosip-gosip. Sekarang ni gosip-gosip dalam Facebook ke, gosip-gosip dalam tahap apa tu, ribu-ribu orang. Bayangkanlah yang ribu-ribu orang tu, berapa orang yang bercakap kebaikan. Nah, jadi kalau kita baca itu hanyalah menambah kepada hati yang gelap, bersangka buruk pada ulama, bersangka buruk pada orang-orang yang soleh. Perkara itu patut dijauhi. Sebagaimana Nabi SAW, dia tak ada ambil peduli. Orang nak kata apa pun, biarlah dia kata benda pun. Yang penting kita laksanakan tugas-tugas kita, kerja kita yang diamanahkan. Yang keduanya, kelebihan Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi SAW menjadikan Nabi Musa sebagai contoh tauladan. Tak apalah sikit, Nabi lain lagi banyak, Nabi Musa lagi teruk kena, aku sikit je. Begitulah. Panggil tasliyah. Benda yang menghiburkan, menenangkan. Jadi kalau kita susah, kita ingatlah. Terutamanya dalam dakwah, dalam jihad ni, ramai musuh-musuh Islam ni memberi pandangan yang macam-macam, yang hentam segalanya. Kita ingatlah orang-orang dulu. Orang-orang dulu, kepala mereka digergajikan. Ada sahabat-sahabat tu, Khabbab al-Arad. Dia tengok Nabi penat bersandar duduk bawah bayang Kaabah. Penat berdakwah. Khabbab ni jumpa Nabi, ala tansuruna. Kenapa kamu tidak minta pertolongan daripada Tuhan? Doalah supaya menang cepat. Masa tu di Mekah lagi, lambat lagi nak dapat negara Madinah tu. Negara Madinah pun duduk dalam ketakutan sampai 11 tahun, 10 tahun. Jadi di Mekah ni ada sahabat juga yang kata, wahai Nabi, tolong berdoa. Nabi kata, ayahlah, dengan muka merah lah. Kita cakap je lembut, Nabi barangkali cakap dengan muka merah. Kamu ni orang yang tak sabar, kamu ni orang yang kopoh. Orang-orang dulu, kepala mereka digergaji. Kita kena apa? Kita kena taik-taik baru. Kalau Nabi tu kan, orang letak najis, muntah atas belakang. Orang dulu kepala kena gerak. Bukan kena gerak pancung, kena gergaji terbelah dua. Badan mereka disikat dengan sikat besi sampai tulang. Ambil sikat-sikat macam mana tak tahulah kan. Mungkin sikat bara api ke apa ke. Sekali tarik tu habis daging-daging. Daripada badan. Mereka tetap dengan agama. Kan? Walakinnakum qaumun tasta'jilu. Tapi kamu ni gopoh. Ya? Jadi, kelebihan Nabi Musa alaihissalam dia ambil contoh.
Jadi kita pun begitu juga. Mengambil contoh daripada akhlak-akhlak orang yang soleh. Kita kena tengok orang-orang yang soleh. Jangan cari orang-orang yang bohong. Jangan cari orang-orang yang jauh daripada agama. Jangan. Akhlak-akhlak tugu-tugu. Kalau kita tengok akhlak-akhlak mereka ni, kita akan dikatakan kita ni sebagai ahli dunia. Mereka adalah orang-orang yang gila. Tengok akhlak mereka. Tidakkah masyhur Imam Malik rahimahullah bila sampai di Madinah turun daripada kenderaan. Kalau dulu sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni dia berdebat. Bila berdebat ni angkat suara. Sedangkan ada dekat dengan dia ni, dekat mereka berdua ni ada Nabi. Turun ayat tegur mereka berdua ni, jangan cakap kuat-kuat, nanti pahala amalan kamu akan dikosongkan pahala, batal, habis pahala. Lalu mereka ini bila bercakap tak ada orang dengar. Berbisik, segera tukar. Daripada cakap kuat, sekarang saya cakap slow. Sahabat-sahabat kan. Jadi orang-orang begini kita kena ambil contoh. Diceritakan Sahal At-Tusturi. Sahal At-Tusturi, dia makan setahun 3 dirham. Dah. Kita kata, mana ni? Ini cerita penipu lara. Lah, kita ukur badan kita yang kemaruk dengan dunia dengan mereka yang kemaruk dengan akhirat. Mana sama? Orang tanya, awak buat mana? 3 dirham makan sehari. Dia kata, saya beli sekilo gandum. Saya beli minyak 1 dirham gandum dan 1 dirham air gula. Lalu saya uli-ulikan dia, kemudian saya buatkan dia 360 cubitan. Untuk cukup setahun. Dia ambil banyak mana mungkin yang sekilo banyak ni ke, dia ambil sikit. Banyak mana sangat boleh satu kilo ataupun 2 kilo sehingga dapat 360 berbola dia ambil. Dan setiap hari dia makan 1 berbola. Bukan suruh kita jadi begitu, mati kita. Masing-masing. Kita nak ceritanya akhlak-akhlak mereka itu bila kita dengar barulah kita nak ikut. Tapi kalau kita dengar orang-orang yang kemaruk mabuk dengan dunia, maka tak ada akhlak yang boleh kita ambil. Ya. Kena ambil contoh-contoh orang-orang yang soleh. Walaupun tak boleh sama dengan mereka, menghampiri mereka pun okey. Imam Syafi'i kan setiap hari khatam. Imam Abu Hanifah di katilnya, tempat tidurnya, tempat kematiannya, sebelum mati dia kata, jangan kamu berbuat maksiat di rumah ini, di tempat tidur aku ini, sebab aku telah mengkhatam Quran sebanyak 1000 kali. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka Imam Ahmad ni mempunyai 800 guru. Banyaknya. Kita 2 orang guru rasa alim. Mereka ni 800. Begitu juga dengan Imam Malik, ratusan guru. Begitu juga Imam Syafi'i. Semua ni kalau kita baca sejarah-sejarah mereka, kita akan rasa mereka ini orang-orang yang gila. Sebab tak mungkin manusia boleh jadi seperti itu. Tak boleh. Tapi mereka telah membuktikan. Mendedahkan rahsia apabila jelas akan mendapat kebaikan daripadanya. Rahsia ni kalau tidak mudarat, haram disebarkan. Tapi untuk kemaslahatan ummah orang Islam, hendaklah disebarkan. Hendaklah diberitahu. Jangan, tak apa, tak boleh rahsia orang. Tak ada rahsia-rahsianya. Maksiat mestilah dibantras. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kebaikan hendaklah dicapai dan dicari. Itulah metod Islamnya. Dia tak boleh nak ubah dah. Jadi bila ada benda-benda yang mengganggu gugat orang Islam, hendaklah diberi tahu supaya orang Islam berhati-hati daripada perkara-perkara yang meruntuhkan. Jadi apa yang baik itu kita amalkan, yang kurang itu kita istighfarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.